Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada pelajar yang masuk hari Jumaat. Saya mungkin saya akan tukar semula minggu depan. Minggu depan kita akan pagi kuliah Jumaat. Tapi kita tak tahulah tengok keadaan sebab saya Jumaat malam saya dah free, lepas tu saya buat malam. Okey, hari ni kita tengok satu set. Ini antara soalan-soalan yang saya ramalkan. Tapi tak adalah orang kata apa, ramalan benar belaka. Tak ada. Ni nasib lah ni Okey, kita tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1 melibatkan indices. Kita tengok nombor 1. Terus dia bagi apa? 3 kuasa K sama dengan 7 kuasa M sama dengan 63 kuasa N. Okey. Jadi bila kamu jumpa soalan macam ni, ini pasti pernah masuk sekali lah soalan. Tapi nombor dia lain sikit. Apa kamu buat? Dia ada 2 bahagian. Yang pertama, dari dulu, dia ada 2 bahagian. Dalam exam dia paper 1, kamu pecah 2. Yang pertama, kamu kena tengok dia punya relation. Relation antara 3, 7 dan 63. Okay? Jadi sekali imbas kita boleh nampak 63 dengan 7 ni kita boleh imbas. Contoh saya buat kat sini, 63 dengan 7, cerita dia adalah 9 darab 7. Sama dengan 63. Ini kita panggil dia relation, hubungan dia. Okay. Bila kita dapat yang ini, fikir 9 yang kita ada 3. Dia ada hubung kait dia. Jadi 9 ni kita boleh tukar jadi 3 kuasa 2. Cantik. Maksudnya kita punya relation, hubungan kita dah cantik. Bahagian kedua, sebelah sini, apa kamu buat? Kamu kena pecahkan dia orang seko-seko. Iaitu 3 K, 7 M, 63 N sama dengan jadikan satu huruf. Maksudnya semua ni sama, kita letak satu. Contoh saya letak, saya pakai huruf ini, saya pakai huruf A. Saya biasanya pakai K, tapi K dah ada. Pakai A, contoh. Boleh pakai huruf apa pun, tak kisah huruf apa pun yang boleh pakai. Kecuali huruf yang dah ada, tak boleh pakai. Huruf lain boleh, apa huruf pun boleh. Okay. Saya akan masukkan A kat sini, sama dengan A, sama dengan A, sama dengan A. Okay. Kemudian apa yang saya buat? Saya akan pindahkan kuasa ni ke sebelah. K ni, bila kita pindah ke sebelah, dia akan jadi 1/K. Yang kita belajar, kuasa pindah jadi punca. Ini cerita dia. Okay. M, pindah sebelah akan jadi 1/M. N, pindah sebelah akan jadi 1/N. Sekarang kita dah dapat nombor tu saja. 3, 7, 63. Timbul atas dia. Jadi apa boleh buat? Nombor-nombor ni, dengan benda ni kita boleh gantikan ke dalam ni. Okay, bila kita ganti 3 kuasa 2, saya gantikan dengan A 1/K kuasa 2. Nampak? Okay. Darab 7, saya gantikan dengan A 1/M. 63, saya gantikan pula dengan A 1/N. Gitu cerita dia. Okay. Jadi kamu akan nampaklah sekarang ni, dah boleh guna hukum indeks. Sebab apa? Asas dia dah sama. Okay. Dalam hukum indeks, bila asas dah sama, cantik. Kita boleh samakan wang suruh asas, darab tukar jadi tambah. Simple je. Maka terus kita siapkan jadi pecahan biasa. Yang ini akan dapat 2/K campur 1/M sama dengan 1/N. Okay. Soalan, dia minta apa? Ungkapkan N dalam sebutan M. K dan M. Dia nak N. Jadi yang ini kita samakan pembawah dulu. Sama bawah. Jadi silang. Kita akan dapat 2M campur dengan K per dengan MK sama dengan 1/N. Saya nak N. Jadi kita silang lagi. Saya akan fikir apa? N sama dengan MK per dengan 2M tambah K. Selesailah cerita dia. Soalan ni bukan senang sebenarnya. Tapi kalau kamu boleh jawab soalan ni memang best. Okay, ambil dulu tengok. Ini cara kalau kamu jumpa benda macam ni, ni je cerita dia. Nombor dia boleh tukar-tukar, tak kisah. Nombor dia boleh tukar-tukar.
Ada print soalan senang sikit lah kan. Okay. Tengok nombor 2 pula. Okay. Nombor 2. Nombor 2. Dia bagi 3 2x campur 2. Tolak 9x. Ini senang. Dia bagi tahu apa? Dia kata tunjukkan bahawa ungkapan berikut boleh dibahagi dengan 8. Cerita je bila dia kata macam ni, maksudnya kamu kena dapatkan nombor 8 sekali. Nombor 8. Kalau bukan nombor 8, nombor yang sifir 8. Contoh dapat 16 pun boleh, sifir 8 tak kisah, 24 pun boleh, tak kisah. Yang penting dia paling kecil nombor dia adalah kita ambil 8. Contoh macam ni, kita tengok apa dia buat. Bila kita nampak dua orang macam ni, langkah pertama pecah dulu. 3 2x pecahkan dengan 3 2 tolak 9 pun kita boleh buat jadi 3 kuasa 2x. Nampak? Jadi kamu akan nampak kita dah jumpa benda yang sama kat sini. Sini benda yang sama. Saya boleh faktor. Bila kita faktor, supaya tak careless, yang seorang-seorang ni kita bagi kawan dia. Kawan dia kalau tak ada orang, kawan dia maksudnya 1. Dia macam kita buat algebra je. Kita faktorkan 3 2x. Yang tinggal adalah 9 tolak dengan 1. Maka dapatlah yang kita target. Iaitu nombor apa? Nombor 8. Maka terbukti. Itu cerita dia. Kalau dia kata nak boleh dibahagi dengan 8, bagi dapat 8. Boleh dibahagi dengan 5, dapat 5. Boleh dibahagikan dengan 13, bagi dapat 13. Dan sifir dia, tak kisah. Ke atas boleh. Okey? Ini contoh soalan. 2 markah pun tak banyak. Okey? Nombor 3. Nombor 3 sekejap. Ada yang bulan pula. Nombor 3. Macam selalu ada yang bulan. Okey. Y X, dia bagi satu gambar aja sini. A04. Yang ini straight dia bagi ni. CD Y sama dengan negatif 4X tolak 1. Yang ini dia bagi AY sama dengan B X tambah C. Boleh? Okey, jangan. Soalan dia kata, ungkapkan B dalam sebutan A. Ungkapkan B dalam sebutan A. Ungkapkan B dalam sebutan A. Ini cerita dia kat sini. Bila dia minta ungkapkan B, yang pertama kita tengok dulu. Yang ini maksudnya M1. Yang ini M2. Okey. Jadi apa kaitan dia? Dia kata berserenjang. Formula kita adalah M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Yang ini jelas kita nampak M1 kita sama dengan negatif 4. Jadi kita boleh dapatkan M2. Jadi negatif 4 siapa? Negatif 4 M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan 1/4. Jadi kat sini, jangan tengok ni lagi. Persamaan garis lulusan ni kita boleh dapat Y sama dengan 1/4X tambah C. Manakala kita akan nampak kat sini, C dia sebenarnya adalah 4. Dah, tetap. Settle. Jadi kita akan kaitkan dia orang ni semua. Dah boleh kait dah. Apa boleh kait dah? Maksudnya A saya, contoh, sama dengan 1. Contoh kat sini. Okay. B saya sama dengan 1/4. Dan C saya sama dengan 4. Ini kalau soalan suruh cari nilai. Tapi soalan kata apa? Dia kata ungkapkan B dalam sebutan A. Jadi macam mana kita nak ungkapkan B? B adalah apa? B adalah, kita panggil dia, B ni adalah dia punya kecerunan. Kecerunan. Jadi kita tengok sebenarnya koordinat dia boleh dapat ungkapkan B dalam sebutan A kat sini.
Kalau B kita 1/4, A kita 1. Oh, maksudnya senang lah ni. Cerita dia. Okay. Katakan saya jadikan Y di sini. Kita buat ni. Y. Kenapa senang sangat? Lepas tu kalau nak ungkap, kita akan dapat terus B sama dengan 1/4 A lah. Sebab A kita nilai dia 1 je. Nampak? Macam tu je cerita dia. Okay. Mungkin dia buat macam ni kot. Saya ubah. Mungkin dia buat macam ni. Mungkin dia jadikan Y. Jadi Y sama dengan B per A X campur C per A. Macam ni kot. Kalau dia buat macam ni, nak jalan kerja ni sama dengan ni. Maksudnya B per A sama dengan 1/4. Lebih sikit jalan kerja dia. B sama dengan 1/4 A. Sama tak cerita dia? Sebenarnya macam tu cerita dia. Sebab kita dah dapat. Bila kita dapat persamaan, kita akan dapat A, B, C. Soalan nak B, kita kaitkan saja. Okay? Miza. Okey. Ezmal dah keluar dah? Tak ada dah? Okay. Soalan yang B, dia cari koordinat C. Nak cari koordinat C ni, kita kena buat persamaan serentak. Serentak. Dengan siapa? Yang ini dengan persamaan kita. Yang ini. Buat serentak. Bila kita buat serentak, kita akan dapat Y sama dengan negatif 4X tolak 1. Satu lagi. Y sama dengan 1/4X campur 4. Jadi kita akan dapat persamaan kita negatif 4X tolak 1 sama dengan 1/4X campur 4. Yang ni saya nampak ada 4 kat bawah ni. Saya hilangkan 4 tu. Negatif 16X tolak 4 sama dengan X campur 16. Ini negatif 16 dengan ni negatif 17X sama dengan 20. Jadi X dapat negatif 20/17. Kita cek tengok. Betul tak? Yes. X kita bersifat negatif. Negatif 20/17. Dah dapat X. Sekarang kita cari Y. Masuk mana-mana. Kita dapatkan Y. So, Y kat sini. Y sama dengan negatif 4 kali dengan negatif 20/17 tolak 1. Okay. Ambil kalkulator. Kamu kira kat sini. Kita akan dapat 63/17. Dapat jawapan kita. 63/17. Okay. Dalam koordinat, kalau kamu dapat koordinat plate-plate macam ni, dia masih betul selagi kedudukannya logik. Contoh titik kat sini, X dia negatif, Y dia positif. Okay. Itu contoh soalan nombor 3 ni. Jadi kamu tengok seterusnya nombor 4 sebelah. Apa yang dah hilang tadi? Miza. Putus ke? Okey, nombor 4. Kita tengok. Dia bagi gambar raja. Ini topik apa ni? Linear law. Linear law. Y, X, sini X. Koordinat B kita kat sini adalah 0, 4. C kita kat sini Q, negatif 6. Okey, semua saya dah tulis lah. Persamaan. Bila kita tengok soalan linear law, langkah pertama, ada tak persamaan diberi? Kalau ada, maksudnya soalan ni agak mudah. Contoh macam soalan ni dia bagi, walaupun persamaan dia pelik, dia bagi apa? Y sama dengan 4 per punca kuasa X tolak punca kuasa 2X per 4. Nampak? Soalan pertama dia minta, dia suruh kita cari nilai Q. Q ni sebenarnya adalah koordinat. Bila koordinat, kalau kamu dapat persamaan garis lurus, selesai.
Macam mana dapat soal angle dulu? Senang aja. Yang pertama, kita panggil dia step pertama follow y axis. Jadi kita tengok. Kalau y dia y punca kuasa 2x, sini y saja. Langkah pertama kita kena jangan kerja dia simple je. Ni y saja. Ni ada punca kuasa x, kita hanya buat apa? Darab semua dengan punca kuasa 2x, punca kuasa 2x, punca kuasa 2x. Darab semua. Okay. Apa Maulana putus ke? Boleh? Dah dapat ni cerita dia. Terus kita dapat y punca kuasa 2x sama dengan ni mati tinggal 4 tolak punca kuasa jumpa punca kuasa dia akan jadi punca kuasa x kuasa 2. 2 dengan punca mati yang tinggal adalah x per 4. Okay. Dah dapat sini kita tengok part 3x pula. Kita dah dapat y, nombor 2 baru tengok x. Bila kita tengok x, kita akan dapat orang sebelah x, namanya m. X kita adalah x. Mana x kita ni? Saya akan asingkan. Jadi y punca kuasa x sama dengan negatif 1 per 4x. Baru nampak cantik. Campur 4. Betul ke C dia 4? Betul. Jadi persamaan kita dah betul. Okay. Bila dah dapat persamaan betul, terus nak cari Q senang. Kan? Macam nak cari Q, masukkan je lah koordinat. Siapa Q kita ni? Ini X, ini adalah paksi Y. Kan? Jadi kita masukkan paksi Y dia negatif 6. Jangan ganti kat Y pula. Dia paksi Y semua kita dah susun. Tolak 1 per 4. X kita adalah Q campur 4. Selesai kan ni? Negatif saya pindah ke sebelah. Negatif pindah ke sebelah. Campur 4, 10. Jadi Q kamu akan dapat 40. Nampak? Dah dapat Q. Dah dapat Q. Tengok soalan seterusnya dia minta apa? Pintasan X. Pintasan X. Macam mana cari pintasan X? Kita ada persamaan. Persamaan kita dalam soalan ni. Persamaan kita. Persamaan kita apa? Y. X. Kat situ. Sama dengan negatif 1 per 4X. Tambah 4. Pintasan X berlaku apabila paksi Y kita ni adalah kosong. Bukan Y saja, paksi Y. Okay, negatif 1 per 4X campur 4. Pindah macam tadi juga. 1 per 4X sama dengan 4. Jadi X sama dengan 16. X sama dengan 16 ni adalah kita panggil dia pintasan X kita adalah 16. Okay. Boleh? Kan kita tengok soalan seterusnya satu Nombor 5. Oh wow, nombor 5 ni kebat lagi. Kita padam Tengok nombor 5. Kalau kamu tak sempat ke saya laju ke kamu cakap je dulu saya dengar. Okey. Nombor 5, saya ada salah ke kena cakap. Pasal. Saya lukis gambar dulu. Baiknya gambar ni. Nampak? Ni. Tinggal. Lebih kurang lah. Itu dia. Okey. A, F, E, D, C, B. Dia panjang ini 5 punca kuasa 2. Kat sini 5K. Okay. Rajah 10 menunjukkan sebuah trapezium ABCDE. Satu sektor ABF yang berpusat di A dengan sebuah kuadran CDE pusat di D. Diberi bahawa BD panjang dia 12. Jadi BD 12 dah ada 5. Jadi balance lagi 7. Okay. AE 17. AE 17. Okey, kalau AE 17 tak apa ini.
order K. Ini tinggal dulu. Jadi kita ambil AE sama dengan 17 K. Okay. Soalan dia, cari luas kawasan berlorek dalam sebutan K. Cari luas kawasan berlorek. Macam mana luas kawasan berlorek? Mana luas kawasan berlorek? Ni. Luas kawasan berlorek. Jadi, nak dapat luas kawasan berlorek, benda pertama kamu kena buat sudut. Idea kita adalah semua tolak dengan ni, tolak dengan ni. Jadi, nak cari luas sektor, kena ada sudut. Yang ini senang, 90 darjah. Okay. Yang ini masalah dia, sudut ni. Jadi, kita nak cari, kita akan letak. Jadikan dia segitiga bersudut tegak. Saya tarik. Bila saya tarik ni, saya nampak ni. Kamu nampak ni? Ni 5K. Pusing sini, ini pun 5K. Nampak? Ni 5K, ini 5K. Jadi yang ini automatik 5K. Okay, satu lagi. Semua ni 17. Semua ni 17. Bawah ni 12. 17 tolak 12. Sini pun akan dapat 5 juga. Nampak? Okay. Jadi cerita dia dalam satu segitiga bersudut tegak. Kalau yang ini dengan ini sama panjang, dia akan jadi apa? Namanya segitiga kaki sama. Kalau segitiga kaki sama 90 darjah, sudut dia automatik akan jadi 45. Dapatlah sudut ni 45 darjah. Okey, cerita dia. Boleh? Okey. Bila dah dapat 45 darjah ni, kita dah boleh carilah. Apa idea kita? Luas kawasan berlorek. Sama dengan, saya lukis, trapezium tolak dengan sektor tolak dengan sukuan. Okey. Macam ni. Bila kita ada maklumat untuk nak cari luas trapezium, kita perlu apa? Panjang atas. Berapa panjang atas dia? 17K. Panjang bawah. Panjang bawah dia 12K. Lebar 5K. Ada. Selesai dalam sekitar K. Yang ini. Untuk nak cari luas sektor, kita hanya perlu cari sudut 45 darjah sudut. Dan jejari dia. Berapa jejari dia? 5 punca kuasa 2. Itu jejari. Sama kat yang ni. Kita perlu sudut dia 90 darjah dan juga 5K. Okey? Nak dapatkan formula. Nak pakai formula untuk nak cari apa? Formula sektor. Kamu boleh pakai dua formula. Yang pertama, kamu ada belajar formula sektor, iaitu luas sektor sama dengan 1/2 R kuasa 2 theta. Ini theta kita mesti dalam radian. Okey. Satu lagi formula asal. Formula dalam matematik ni. Sektor. Formula matematik kita akan pakai sudut per 360 darab dengan pi J kuasa 2. R. Pi R kuasa 2. Dia jari dia. Jadi sama juga formula ni. Dua-dua boleh pakai. Dua-dua boleh pakai. Ikut sudut. Contoh saya ada sudut 90. 45. Jadi saya malas nak tukar pada radian. Saya boleh pakai formula ni. Tak ada masalah. Boleh pakai. Contoh saya pakai formula biasa je. Pakai math. Yang ini. Jadi saya akan dapat ni. Yang ini 1/2 campur 12K campur 17K kali dengan 5K. Okey. Tolak. Yang ini 45. Kalau 45/360, kamu ambil kalkulator, kamu akan dapat 1/8. Contoh 1/8 darab dengan pi jejari kuasa 2. Ni kuasa 2. Jadi saya ambil 5 punca kuasa 2K kuasa 2. Tolak dengan yang ni pula. Sukuan. Sukuan kita boleh pakai 1/4. Pi jejari dia 5K kuasa 2. Okey, soalan dia nak apa?
Cari luas dalam kawasan K. Dah selesai. Selesaikan saja algebra tu, kita akan dapat jawapan. Padam ya. Yang pertama, yang ini kita akan dapat tarik sini. Luas kawasan berlorek sama dengan 1/2 29 K darab 5. Berapa 29 darab 5? 145 145 K kuasa 2. Ini K. Bila gabung darab dengan K ni K kuasa 2 Tolak dengan yang ini tengok. 1/8 pi. Yang ini 5 kuasa 2 akan dapat 25. Punca kuasa 2 akan dapat 2 balik. Dapat 2 balik macam tadi dapat 2. Jadi 25 kali 2 50. K kuasa 2. Kat situ dia ada pi Tolak seorang lagi. Yang ini pula. Yang ini kita akan dapat 5 kuasa 2 maksudnya 25 K kuasa 2. 25 K kuasa 2 depan 1/4 pi. Sekarang kita dah boleh kira dah. Yang ini jangan usik. Kenapa ini dia usik? Dia seorang tak ada pi. Tak ada pi seorang dia. Yang dua orang ni ada pi. 1/8. Kita ambil kalkulator contoh. Saya akan ambil kat sini 20/8. 25/4. Oh sama saja. 25/4. Jadi kita akan dapat 50/4. 25/2. Kita tengok. Yang ini tolak dengan 25 pi/2. Cuba tekan kalkulator. Saya rasa betul ni. Jawapan kita akan dapat ni 145 tolak 25 pi/2 K kuasa 2. Soalan ni kebat lah. Melibatkan apa? Satu soalan sukatan membulat. Dia turun habis ni. Dia pakai trapezium. Yang ini saya tunjuk bahawa sukatan membulat boleh juga pakai formula matematik. Tak semestinya pakai formula arithmetic. Tak semestinya. Kalau sudut dia dapat cantik-cantik. Tapi kalau sudut dia pelik tak payah pakai radian. Senang. Ini cerita dia lah. Dapatlah soalan nombor 5. Dan soalan ni susah sikit. Jom kita tengok soalan seterusnya. Ada soalan? Kalau ada soalan ke sangkut ke kamu tak faham kat mana kamu cakap tadi. Cuma kadang-kadang ni sampai sini macam mana ini kadang-kadang sangkut. Sini pergi sini. Kadang-kadang dia sangkut sikit lah. Kena hati-hati Itu melibatkan kemahiran dalam algebra. Padam ni kita pergi terus nombor 6. Betul 6. Okey, nombor 6 kalau kamu tengok soalan dia melibatkan apa? Perimeter bagi satu nonagon ialah 72. Panjang sisi nonagon itu membentuk satu janjang aritmetik. Jadi pasal janjang aritmetik. Panjang sisi terpanjang merupakan 7 kali ganda panjang sisi terpendek. Yang pertama tadi perimeter. Bila perimeter dalam janjang, maksudnya dia adalah hasil tambah semua sisi dia. Nonagon ada berapa? Ada 9. S9 sama dengan 72. Pertama, jumpa. Panjang sisi terpanjang. Siapa yang terpanjang? Terpanjang adalah T9. Yang ujung sekali. T9 yang terpanjang merupakan sama dengan
7 kali yang terpendek. Jadi yang terpendek adalah yang mula-mula. Panggil dia A lah. Dapat tu Cari panjang sisi yang terpendek. Soalan suruh cari A. Kemudian seterusnya cari beza sukunya B. Okey. Kat sini kalau kamu tengok formula yang sesuai kita gunakan adalah formula S. Ini formula S dia ada dua formula. Sn sama dengan N per 2. 2A campur N tolak 1D. Okey. Satu lagi. Sn sama dengan N per 2. A campur dengan L. Dan kamu kena faham siapa L. L ni adalah last term. Biasanya juga dikenali sebagai Tn. Last term. Kita hanya akan guna formula kedua kalau kita ada last term. Contoh macam soalan ni nampak. Kamu ada last term. Ini yang last kali. T9 adalah yang last kali dalam ke-99 unsur dalam janjang kita. Jadi kita boleh pakai formula ni. Jadi kita pakai formula ni, kita sesuaikan dia akan jadi apa? S9 sama dengan 9 per 2 A campur dengan 7A. Nampak? Siapa S9? Sambung ke belakang. 72. S9 dan 72. Jadi kita boleh siapkan lah cerita dia. 9 per 2 A campur 7A dapat 8A sama dengan 72. 8 dengan 2 boleh potong. Tinggal 4. 9 darab 4. 36A. Jadi potong 36 bawa sebelah per 36 maka A dapat 2. Itu cerita dia. Okey. Dah dapat A2, kita dah boleh masuk ke atas ni. Jadi kita akan dapat satu lagi pada T9 kita adalah sama dengan 7 darab 2, 14. Kita boleh pecah benda ni. Kita ada A, kita ada T9. Apa formula T9 pula? Tn, formula dia adalah A tambah N tolak 1D. Masukkan. Jadi T9 kita akan dapat kat situ adalah sama dengan A tambah dengan 9 tolak 1, 8D. Siapa A? 2. Ganti je. Terus dapat jawapan. 8D sama dengan 12. D sama dengan 12 per 8. Kalau kamu kecilkan 12 per 8 ni, 3 per 2. Ya. Macam tu cerita dia. Untuk apa ni? Untuk janjang aritmetik. Dia bagi. Jadi S9 ni dia silap kalau kamu pakai yang atas ni. Kalau kamu pakai atas panjang lagi cerita dia. Kan? Dia kena nampak. Dia bagi ada kaitan. Kita tulis dekat. T9 ada. S9 ada. Dia senang cerita dia. Okey. Pergi nombor 7 pula. Mana kertas aku ni? Pusing ni. Okey. Nombor 7. Padam. Soalan nombor 7 dia ada bagi satu gambar rajah. Itu. Ni. Tarik. Naik balik. Okey. Jadi B kat sini adalah 1, 4. Minimum kita C adalah Q negatif 6. Okey. Rajah 8 menunjukkan lengkung Y sama dengan Fx yang melalui titik-titik 1, 4 dan Q negatif 6. Diberi kecerunan lengkung. Yang ni minggu lepas kita belajar. Kalau kita ingat. Kecerunan lengkung. Kecerunan lengkung adalah M. Kita ambil dia M tangent. Jadi kecerunan kat mana ni? Kecerunan di titik C. Okey. Titik C ialah titik pusingan. Kan? Okey. Kat sini MT sama dengan titik pusingan kosong. Kecerunan dia adalah kosong. Sebab apa? Titik pusingan. Siapa kecerunan kita? Minggu lepas. Kecerunan adalah dy dx sama dengan kosong. Siapa dy dx? Dia bagi fungsi kecerunan dia bagi 3x tolak 2 tu adalah dy
dx. Itu dapat. Kaitkan dia orang di cerita dia. Bila kita kaitkan, kita akan dapat 3x tolak 2 sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan 2 dan x sama dengan 2/3. Dan x sudah dapat sama dengan 2/3. Okey. Siapakah x tu? X tu adalah ni dekat titik C. Jadi automatik kita kata soalan pertama dia minta A cari nilai Q. Automatik dapat Q sama dengan siapa? 2/3. Nampak? Kan? Ini kita panggil dia. Yang pertama, fungsi keturunan. Dia bagi keturunan adalah 3x tolak 2. Maksudnya keturunan apa? Keturunan adalah dy dx. Sebab formula kita, keturunan tangent, saya lupa tulis ni, adalah dy dx. Ini minggu lepas saya ajar kamu pasal topik pembezaan. Okey. Persamaan lengkung. Jom kita buat persamaan lengkung tak. Persamaan lengkung pun minggu lepas juga. Persamaan lengkung dia jatuh dalam bahagian pengamiran. Persamaan lengkung. Dia duduk dalam pengamiran. Dekat sini. Persamaan lengkung. Formula kita y sama dengan pengamiran dy dx. Ini kita panggil dia persamaan lengkung ataupun equation of the curve. Okey, persamaan lengkung. Jadi kita buatlah. Siapa divide kita? Ni tentukan. Y sama dengan pengamiran 3x tolak 2. Okey, koordinat yang sesuai kita gunakan adalah koordinat yang belum digunakan seorang lagi. Iaitu koordinat saya akan guna koordinat 1, 4. Untuk apa? Bila kita buat pengamiran, kita akan dapat 3x kuasa 2/2 tolak 2x campur c. Jadi nak lengkapkan dia kena cari c. Nak cari c itulah kita kena gunakan apa? Koordinat. Y kita 4. 3 kali 1 kuasa 2, 1 saya tak tulis. 2 kali 1 pun 2 tambah C. Ambil kalkulator. Kamu boleh tekan 4 campur 2, 6. 6 tolak 3/2. Jadi kamu akan dapat 12 tolak 3, 9/2. Jawapan akhir kita dia nak apa? Persamaan. Jadi jawapan sebab itu Y sama dengan 3/2 X kuasa 2 tolak 2x campur 9/2. Ini kita panggil dia persamaan lengkung. Boleh tak ni? Okey. Ni soalan dia bukan senang ni Dia tough juga soalan dia Okey, tengok nombor 9 tadi. 7. Itu nombor 8. Okey. Tengok nombor 8 pula Nombor 8. Nombor 8 dia ada bagi graf juga. Tengok graf. Hati-hati tengok. 2 5 dia lorek sini. Okey. Kemudian dia bagi kat situ apa? Luas rantau berlorek adalah 9. Luas dia adalah 9. Apa kaitan luas rantau berlorek dengan luas? Apa kaitan rantau berlorek dengan luas? Ini kita panggil dia minggu lepas saya ajar kamu luas di bawah graf. Kita pasal apa? Pengamiran. Ini contoh macam ni. Formula dia simple je. Kalau graf macam ni, kalau kamu tengok sebenarnya dia ada berapa bahagian? Ada bahagian A, ada bahagian B, ada bahagian C. Okey, contoh ini kosong, ini A, ini B, ini C. Luas A, FL kan? Luas A ni, kita ambil luas A sama dengan pengamiran kosong pergi A. FL. Direct. Okey, sebab apa? Dia duduk ke atas, sifat dia positif. Okey, jadi luas B, kalau luas memang dia positif. Tapi kita kena letak modulus. Sebab apa? Bila dia duduk bawah, sebenarnya
Pengamiran yang kat bawah ni, kalau kamu tekan ketika apa saja pengamiran kat bawah, dia akan dapat nilai negatif. Jadi kalau macam ni pengamiran ni, kat sini, AB ni, untuk fx, sepatutnya kamu akan dapat negatif. Sebab tu bila cerita luas, minggu lepas ada cerita pasal luas, kamu kena letak modulus. Bila dapat negatif, kamu kena positifkan. Okay? Tapi pengamiran kat bawah, dia sebenarnya akan dapat nilai negatif. Macam mana kita nak positifkan yang negatif? Positifkan yang negatif, bila kita tukar, sebalikkan huruf nombor ni, dia akan bertukar. Sebab apa? Contoh, luas kawasan ni, saya biasa tulis sebagai pengamiran negatif ABFX. Kenapa saya letak negatif? Sebab nilai dia akan dapat negatif. Negatif jumpa negatif akan positifkan balik. Ini kalau kita tak pakai modulus lah. Jadi kalau sebenarnya negatif ni, dia nak dapat positif dan kita boleh tukar je. BAFX. Kamu terbalik je, dapatlah cerita dia positif. Apa-apa pun, kalau duduk kat bawah, sebenarnya tekan kalkulator akan dapat negatif. Nak positifkan dia, pusing aja. Dapatlah. Okay. Contoh soalan ni, dia suruh cari apa? A, pengamiran 52 fx. Okay. Bila kamu tengok ke atas ni, sebenarnya kawasan ni adalah pengamiran 25 fx. Tapi jawapan kita bukan 9. Patutnya akan dapat negatif 9. Kenapa negatif? Dia kat bawah. Bila dia tanya 52, maksudnya apa? Dia terus terbalikkan benda ni, maka negatif akan terus bertukar jadi 9. Lepas tu dia trik kat situ. Itu kena ingat betul-betul. Ni secara biasa je, kalau apa kat bawah, sifat dia negatif. Jadi kalau kita nak dapat positif, kita tukar nombor akan dapat positif. Kecuali kalau pengiraan pasal luas. Kalau luas, sebab tu dia dapat positif. Sebab apa? Luas sentiasa positif. Macam minggu lepas saya ajar, kalau luas biasanya kita letak modulus. Kalau kita kira pengamiran biasa, kita tak boleh letak modulus. Sifat dia akan jadi negatif. Nak positifkan, pusing nombor. Okay. Soalan yang B pula. Dia minta 25 nampak? Dia minta 25 fx campur dengan 4x. Kat sini macam minggu lepas sama, kamu kena kembangkan dulu. Bila kita kembang, kita akan dapat pengamiran 25 fx campur dengan pengamiran 25 4x. Ini kena ingat 25 fx berapa sebenarnya? 25 fx nilai dia adalah negatif 9. Jangan letak positif lah. Campur 25 4x. Ambil kalkulator, tekan kalkulator. Macam mana pengamiran tekan kalkulator? Saya dah just depan, tekan pengamiran. Kemudian masukkan soalan dia 4 dan X. 4 dan X ni. 4 dan X. Kemudian koma daripada 2/5. 2,5. Ini kalau pakai kalkulator saya macam ni lah. Tekan ni. Tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan 42. Dapatlah jawapan akhir kita kat sini apa? 33. Itu jawapan untuk ini. Okay? Jadi kamu kena jaga-jaga itulah. Kita ni pasal apa? Pengamiran adalah luas. Cuma bila melibatkan luas, dia ada modulus. Tapi kalau pengamiran biasa, kita kena nyatakan nilai sebenarnya. Iaitu kat bawah, nilai sebenarnya adalah bersifat negatif. Okay? Soalan seterusnya adalah nombor 8, nombor 9. Buku pusing-pusing ni nombor 9. Nombor 9 kat sini diberi bahawa fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak 8x campur s kuasa 2
Dengan keadaan S ialah pemalar. Mempunyai nilai minimum. Dia kata nilai minimum ialah 20. Okey, apa hint kita bila kita jumpa perkataan nilai minimum? Ini minggu lepas kan. Nilai minimum boleh kita gunakan dy dx sama dengan kosong. Sebab bila dia kosong, kita akan dapat nilai x. Nilai x masuk kembali kepada y. Y kita ni lah yang akan bersifat minimum. Ini maksudnya apa nak buat soalan ni? Kita akan buat dy dx. Dy dx kita, bila kita sama kosong, kita akan dapat nilai x. Nilai x kita bila kita masuk ke dalam y balik, dia akan dapat berapa? 20. Itu cerita dia. Saya akan buat dy dx dulu. Dy dx sama dengan 2x tolak 8 samakan dengan kosong. Jadi akan dapat 2x sama dengan 8. X akan dapat 4. Ambil x, masuk dalam y balik. Jadi kita akan dapat dari situ 4 kuasa 2 tolak 8 kali 4 campur dengan x kuasa 2 sama dengan berapa? 20. Itu maksud dia. Sebab 20 tu apa adalah nilai minimum. Okey. Ini boleh kira lah. Ini 16. Tolak dengan 32. Campur S kuasa 2 sama dengan 20. Ini negatif. Berapa ni? 16. Negatif 16 pindah sebelah. 16. Jadi S2 akan dapat 36. Jadi S sama dengan 6 atau negatif 6. Dua nilai. Sebab tu soalan dia beritahu apa? Cari nilai-nilai untuk S. Okey? Keyword dia macam ni. Kalau dia ada perkataan keyword minimum, pakai ni. Tapi kena tengok keadaan lah. Tengok contoh keadaan soalan. Okey? Nombor 10. Jom tengok nombor 10 pula. Nombor 10 kat sini, soalan dia bagi dengan mengungkapkan y sama dengan 6x tolak 8 tolak 2x kuasa 2 ke dalam bentuk y sama dengan a x campur p kuasa 2 campur q. Okey, cantik. Cari koordinat titik pusingan. Cari koordinat titik pusingan. Dia macam inilah cerita dia. Bila dia bagi macam ni, sebenarnya apa dia nak buat? Kita kena buat menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Tapi dia tak bagi tahu dengan jelas guna apa. Jadi kita boleh tak guna koordinat turning point. Minggu lepas saya ajar kamu apa? Minimum, maksimum, kemudian titik pusingan, titik pegun, stationary point, turning point, minimum or maximum point. Tiga-tiga ni kita boleh gunakan dy dx sama dengan kosong. Okey? Ataupun dia atau. Okey? Ataupun kalau kita nak buat benda ni, tukar ke sini, ada cara juga selain pada pakai ni. Yang kedua, kita gunakan apa? Persamaan paksi simetri. Semua benda sama ni. Benda sama. Persamaan paksi simetri, dia ada formula. Formula dia apa? X sama dengan negatif P per 2A. Ini formula untuk persamaan paksi simetri. Bila kita ada X, kita masuk balik dalam Y, kita dapatlah kita nilai minimum dia. Okay? Contoh saya akan guna macam ni. Okay? Hari ni saya tak guna ni sebab tadi saya tunjuk. Kita pakai ni pula. Kita pakai apa? Pakai formula persamaan paksi simetri sebab soalan ada tanya persamaan paksi simetri. Okay? Bila soalan tanya persamaan paksi simetri, kita soalan A dia, koordinat titik pusingan kita biar dulu, kita pergi B. Sebab apa persamaan paksi simetri kita buat? X sama dengan negatif P per 2A.
Siapa A kita? Susun bagi cantik Oh tak cantik, patutlah. Boleh pening nanti. Susun dulu. Negatif 2x kuasa 2 campur 6x tolak 8. Jadi A sama dengan negatif 2. B dapat 6. C adalah negatif 8. Baru masuk. Kita akan dapat terus X sama dengan negatif 6 per dengan 2 kali A kita negatif 2. Jawapan akan dapat kat sini 3/2. Ini kita panggil apa? Persamaan paksi simetri. Okey. Daripada persamaan paksi simetri ni kita boleh pergi ke atas. Kita masukkan dalam Y kita. Jadi Y kita akan dapat negatif 2. Masukkan 3/2 kuasa 2 campur 6 3/2 tolak 8. Kita akan dapat nilai minimum atau maksimum. Cara masukkan dia kita boleh gunakan equation. Contoh equation kita akan pakai. Kamu type je equation tu, jangan type Y belakang je. Contoh saya akan type kat sini adalah negatif 2x. Saya type dulu nanti saya tunjuk. Tambah 6x tolak 8. Nampak? Tu. Saya type aja benda tu. Y saya tak type. X saja. Dah type, kamu tekan calculate. Kamu tekan calculate, dia akan tanya apa? Okay? Berapa X? Dulikan nilai tu. Nilai tu yang tadi tekan. Berapa X? Dia akan tanya. X kita adalah 3/2. Masukkan X 3/2. Tekan sama dengan, dia akan dapat negatif 3/1/2. Itu nilai Y. Negatif 3/1/2 tukar kepada pecahan tak wajar. ABC. Negatif 7/2. Itu cerita dia. Okay? Kalau kamu tak tahu boleh buat macam biasa. Boleh 7/2. Jadi benda ni sebenarnya kita boleh buat isi kat atas. Nampak? Jadi apa kita buat kat atas ni? Kat atas ni saya akan jadikan dia Y sama dengan A kita adalah negatif 2. X tambah P ni X kita. X 3/2 masuk dalam kurungan akan bertukar jadi X sama dengan negatif 3/2 kuasa 2. Ini adalah Q kita. Kita panggil nilai minimum atau maksimum. Itu cerita. Okay. Mana titik kita? Titik kita adalah X 3/2 Y negatif 7/2. Ini kita panggil dia titik. Apa dia kata? Dia nak? Titik pusingan. Ini kaedah kita bekerja daripada belakang pergi ke depan. Maksudnya kita soalan macam ni kamu boleh elakkan dengan cara yang mana pelajar tak buat teknik penyempurnaan kuasa 2. Ada terus. Okey. Contoh soalan. Tengok soalan seterusnya. Nombor 11. Fungsi. Okey. Dah tu. Okey. Satu lagi cara. Jadi sebelum saya pergi soalan nombor
kan. Saya nak tunjuk. Contoh ada pelajar dia nak buat juga macam mana kaedah penyempurnaan kuasa 2. Tapi kali ni saya ubah sesuai sikit. Penyempurnaan kuasa 2 yang diubah sesuai. Contoh soalan ni y sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 6x tolak 8 kan. Okay, untuk nak ubah sesuai dia, kamu kena ingat petua sama juga petua macam bawah tu. Cuma lain sikit. Iaitu petua dia b per 2a. Dia tak ada negatif. Negatif hanya berlaku kalau kita letak x sama dengan. Ini contoh macam ni lah. Kan? Jadi saya akan buat b kita 6 per 2a negatif berapa tu? 2. Sama dengan cerita dia, kita akan dapat sini negatif 3 per 2. Ini lain sikit. Apa buat? Terus ambil ni, kita akan buat y sama dengan buat 2 kurungan. Letak kuasa 2, letak kuasa 2. Okay. Yang pertama, kita akan letak A dulu. Negatif 2. A mesti berada di hadapan dua-dua kurungan. Negatif 2. Okay. Sini negatif 2. Cuma simbol dia, kalau depan negatif, tengah kena positif. Dia formula dia macam tu. Simbol dia tak sama. Kalau depan positif, tengah akan jadi negatif. Kalau depan negatif, tengah akan jadi positif. Ini formula dia. Cikgu, cikgu. Ya. Ya, Maulana. Cikgu. Ya. Kenapa X bersamaan dengan negatif V per 2A? Yang mana? Yang tadi? Yang tu. Saya terlepas tadi. Yang ini formula. Ini kamu hafal formula. Ini formula untuk persamaan paksi simetri. Kena hafal. Maksudnya kita buat, kalau cara ni buat dapat ni dulu. Yang ini saya buat satu lagi cara, dapat ni dulu. Dia terbalik cerita dia. Cara ni, kamu akan dapat ni dulu, turun bawah. Okay. Kemudian saya akan isi apa? A saya dah isi. Lepas tu saya akan ambil yang kita kira ni, kita letak dalam kurungan. Yang depan ada X, ini akan jadi tolak 3 per 2. Tolak 3 per 2. Ni belakang. Ini teknik menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Lepas tu saya akan ambil X tolak 3 per 2 kuasa 2. Yang belakang ni kamu tekan kalkulator. Bila kamu tekan kalkulator yang belakang, kamu akan dapat 2 darab kurungan. Negatif 3 per 2 kuasa 2 tolak 8. Kamu akan dapat sama macam tadi, iaitu kena dapat negatif 7 per 2. Dia dapat ini dulu. Okay? Tapi yang ini masa belajar dulu boleh buat benda ni. Tapi masa SPM saya tak galakkan. Cara ni lagi senang. Yang asal boleh. Pergi ni dulu, naik balik. Yang ni lagi senang berbanding dengan cara ni. Okay? Dulu mula-mula kan dia nak kamu express. Ini kaedah untuk nak expresskan dia. Kaedah dia. Okay, dapat ni dulu. Bila dapat ni baru kita turun. Siapa dia punya koordinat? Okay, koordinat turun ambil. X 3 per 2, Y negatif 7 per 2. Siapa paksi simetri dapat X sama dengan 3 per 2. Dia macam tu. Bila dapat yang ini dia laju ke situ. Cara yang saya galakkan kamu buat, kamu pergi bawah dulu. Paksi simetri dulu. Masuk, dapat Y, baru tu di atas. Okay? Sebab yang ni yang sangkut ni. Ni ramai yang sangkut. Tapi kalau kamu nak benda ni boleh. Nanti saya tunjuk lagi lah. Saya buat video. Benda ni saja. Ajar benda ni je. Dia cerita dia balik. Ini 2 cara. Yang pertama, dapat bawah, naik-naik. Satu lagi, atas, turun. Sama. Dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Okay. Kita pergi terus nombor 11. 11. Nombor 11 dia senang sikit.
Nah. Diberi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tolak 6. Diberi g negatif 1x sama dengan x tolak 1 per 3. Okey, soalan tu buat apa? Dia suruh cari fg. Bila nak cari fg, kita kena pergi cari g dulu. Baru boleh dapat fg. G tak ada, songsang. Ini nak dapat G, kita kena songsangkan yang songsang dapat G. Jadi GX kita boleh congak lah. Kalau macam ni senang lah congak dia kan. Jadi kita akan dapat berapa? Kita mula dengan X bahagi tukar jadi darab tolak tukar jadi tambah. Okey. Mana-mana. Jadi dah dapat benda ni, baru kita boleh buat F. FG kita akan buat kat sini. FG masuk dalam S. Jadi F kita kena buka ada dua tempat. Satu dekat X, satu dekat X. Dua tempat X. Saya akan buka tempat dia buka kuasa 2. Siapa masuk dalam ni? G masuk. 3X tambah 1. Jumpa lagi. Buka lagi. Siapa masuk? G juga masuk. 3X tambah 1. Sambung belakang. Tolak 6. Kembangkan ni. 3X tambah 1 kuasa 2 dapat 9X kuasa 2 campur 6X campur 1. Ni tolak 12X tolak 4 tolak 6. Dapat jawapan kita 9X kuasa 2 tolak 6X. Kita dapat apa ni? Tolak 9 habis. Ini fungsi agak senang lah kan. Jadi kamu kena cekap apa? Fungsi songsang saja. Cuma kat sini saya nak sentuh sikit lah kita pasal fungsi ni. Alang-alang dah jumpa fungsi kan. Apa jadi kalau dia bagi dua fungsi nak cari fungsi yang satu lagi. Sama contoh macam ni lah saya bagi contoh. Ni ekstra. Apa jadi kalau dia bagi contoh saya bagi fx sama dengan 3x campur 1. Kemudian saya bagi fg. X sama dengan kat sini 2x per 3. Contoh. Soalan tu cari apa? Cari g. Ni selalu favorite juga soalan ni. Macam ni. Macam mana nak cari g? Ini kalau biasa saya gunakan cara, ada dua cara lah. Satu cara, saya gunakan cara yang sama untuk kedua-dua bentuk. Jadi dua bentuk FG dengan GF sama. Contoh nak cari G, saya akan buat nak cari G sama dengan, saya akan tanya kat soalan. Kat mana nak cari G? Kita nampak soalan cakap dekat F. Ini saya akan buat F. Nampak? Bila kita buat FG, kita akan nampak apa? Ini G, ini FG. Kita kena matikan F. Cara nak matikan F, kita kawinkan F ni dengan dia punya songsang. Itu kaedah dia lah. Jadi, bila titik maksudnya darab kita tulis dalam bentuk kurungan. Fungsi kurungan mesti dekat belakang. Jadi macam ni lah. Jadi apa F songsang? Tengok F songsang. F songsang adalah sama dengan X tolak 1 per 3. Jadi kita dah boleh buat lagi. FG masuk dalam F songsang. FG masuk dalam F songsang, dia akan jadi kita dia buka tolak 1 per 3. Siapa yang masuk? FG yang masuk. 2X per 3 masuk. Macam mana nak selesaikan pecahan dalam berlaku soalan itu? Ya. If habis bateri.
Okey. Macam mana nak habiskan ni? Cara dia simple aja. Kita gunakan kaedah samakan pembawah sebenarnya ni. Samakan pembawah sebenarnya. Iaitu saya akan ambil 3 ni. Sebab di bawah 3 sini saya darab 3/3. Baik. Kita akan jadi ke sini 2x tolak ni 3 per dengan 3. Kemudian dia ada per 3 lagi. Bila kita nak per 3 lagi macam tu, 3 yang bawah ni dengan ni biasanya dia boleh cantumkan. Jadi jawapannya kita akan dapat 2x tolak 3 per 9. Ini kaedah, kita panggil dia kaedah samakan pembawah. Okey, kaedah cepat dia pada balik. Dia ada kaedah cepat ni, tengok jawapan dia. Okey, kaedah cepat dia. Kalau kamu nampak ada pecahan macam ni, atas, bawah pun ada, apa kita buat? Saya akan darab semua dengan 3. Darab semua orang dengan 3. Ya, 3 ni saya akan pas ke sini dan pas ke sini. Dapat jawapan kita 2x tolak 3 per 9. Itu dapat. Okey, kalau kamu jumpa keadaan macam itulah pun dia. Okey. Apa jadi kalau soalan tu kita tukar bentuk sikit. Kita tukar bentuk, saya bagi fx sama dengan 2x campur 5. Yang ni fg, tiba-tiba dia bagi gf pula. Apa kita kalau gf? Gf sama dengan 5x per 2. Okey? Kemudian dia kata cari g. Sama soalan dia. Macam dekat-dekat sama. Beza dia apa? Tadi fg, sekarang gf. Okey? Kaedah dia sama aja kaedah. Langkah pertama nak cari G, tulis G. Kemudian sama dengan kat mana nak cari G? GF. Ini GF. Okey. Jadi GF kita kat situ adalah ni, jangan tulis lagi dulu. Nak matikan F, kawinkan dia dengan F songkang. Bila kita dah kawinkan dia, yang bulat ni adalah darab kurungan. Kurungan sentiasa di belakang. Jadi kesimpulan kita kat sini, F songkang nak masuk dalam GF. Jadi siapa yang kena buka? GF buka. Jadi 5 buka per 2. Siapa masuk? F songkang. Boleh juga tak F songkang? Boleh. Dapat apa? X tambah tolak 5 per dengan 2 masuk sini. Situ dia x tolak 5 per 2. Okey. Sekarang macam mana selesaikan benda ni? Dah senang lah macam mana selesai dia. Iaitu kita buat apa? Kita pas saja kat sebelah ni. Ni dia. Dia tak ada pergi 5. Sini dia pergi 1. Sebab apa? Tambah tolak. Kalau tak ada tambah tolak tak boleh. Yang ini 5 ni sebenarnya 5 akan masuk atas. 5 ni sebab dia darab dia akan masuk atas. Kalau tambah tolak, baru 2 lipas. Kita nak cari. Jawapan akan dapat kat sini adalah 5x tolak 25 per dengan 4. Okay? Kalau kamu confuse dengan cara kita panggil apa? Shortcut ni, kamu kena kembali kepada samakan bawah. Okay? Dapat jawapan macam ni. Jadi dia tak ada masalah. Dia bagi FG ke, dia bagi GF ke, cara dia apa? Kawinkan dengan song-sang. Untuk matikan sesuatu fungsi, kita hanya perlu kawinkan dengan song-sang dia, maka matilah. Okey? Jom tengok soalan dia. Seterusnya tadi nombor 12. Nombor 12 Sampai dapat apa ni? Boleh? Okey. 12. Bila kita tengok nombor 12, soalannya simple je. Dia bagi persamaan kuadratik x kuasa 2 campur kx campur 9 sama dengan x kat situ. Okey.
Dia kamu nampak macam ni, dia sebenarnya bukan kuadratik. Dia cakap kuadratik mesti apa? Sama dengan kosong. Saya adjust dulu. X kuasa 2 campur KX tolak X campur 9 sama dengan kosong. Baru kita dapat X kuasa 2 campur sama ada X campur 9 dan kosong. Apa X kita? K tolak 1. Baru kita dapat ABC. Bila kita dapat ABC, baru cerita dia adalah persamaan kuadratik. Okey? Dah dapat macam ni, teruslah kita. Apa ayat seterusnya dia kata apa? Mempunyai dua punca sama. Apa dua punca sama? B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Masukkan B kita situ. K tolak 1 kuasa 2 tolak 4. A1 tak payah pilih. Kita tulis. C kita 9 sama dengan kosong. Kalau K kamu jadi contoh dia, K seorang-seorang je. Ada K tempat lain tak ada. Kalau tak ada K tempat lain, benda ni kamu tak payah kembangkan. Terus kita buat macam biasa je. K tolak 1 kuasa 2 sama dengan 36. Punca kuasa 2 dia akan pecah pada dua jawapan, iaitu K tolak 1 sama dengan 6 dan K tolak 1 sama dengan -6. Dia jadi macam ni. Jadi K sama dengan 7 dan K sama dengan -5. Dia lagi cepat kita buat saja bila tanpa menggunakan kalkulator. Okey, ambil dulu ni nombor 12 Boleh Saya kuatkan saya punya earphone dah habis bateri. Kalau kamu cakap je. Boleh bercakap. Boleh Terus nombor 13. Nombor 13 diberi log P2 sama dengan X dan log P5 sama dengan Y. Soalan dia, ungkapkan log 5, 8 P kuasa 2 dalam sebutan X5. Dia macam biasalah log biasanya kita akan tengok siapa majoriti kita punya base dia. Ini P, ini 5. Jadi sesuai dia adalah kita tukarkan saja log 5 ni kepada log P. Jadi saya akan buat log P per dengan log P yang atas 8P kuasa 2 yang bawah turun bawah. Okey. Yang ini dua ni darab kita boleh pecah. Dia akan jadi apa? Log P 8 tambah log P kuasa 2. Ini kena ingat asal kecil nombor ni besar. P dengan ni kena bagi jelas nampak nanti kamu sendiri. Per dengan log P5. Okey. Kita ada log P5. Kita ada log P5. Yang tinggal 8. Nombor 8 ni kita akan saya tukarkan 8 kepada nombor 2 itu 8 saya padam je. 2 kuasa 3. Sekarang dah boleh siap. 3 pergi depan, 2 pergi depan, yang tinggal 3 log P2 3x campur dengan P mati tinggal 2 log P5 adalah y. Siap. Boleh? Okey. Apa yang hilang? Okey. Sekarang kita masuk satu lagi cerita, iaitu nombor 14. Yang ni kacau. Yang ni selalu pelajar skip. 14 iaitu cerita pasal apa ni? Fungsi trigonometri. Diberi cos theta sama dengan -3/5. Yang mana theta berada di antara 0 hingga 180 darjah. Okey. Soalan dia, cari tan theta campur 45 darjah. Okey, kat sini tahulah benda ni
kita kena pakai formula. Iaitu formula dia apa? Kalau kita tengok depan, dia bagi formula dia. Tan A tambah B sama dengan tan A tambah tan B per dengan 1 tolak tan A tan B. Okey, jadi cerita dia pasal tan. Kita ada kos. Jadi kita kena tukar. Kita kena ubah style macam tu. Macam mana nak ubah style? Kita kena ambil kos kita, tengok betul-betul ni cerita dia, buat Cartesian plane ni. 0 sampai 180 maksudnya yang terlibat adalah sukam pertama dan sukam kedua. Jadi antara sukam pertama dan sukam kedua, yang manakah kos kita bersifat negatif? Seperti kamu tahu, cerita dia adalah sukam kedua. Buat satu segitiga kat situ. Bila kamu dah buat segitiga, boleh dah isi. Siapa kita punya isi dia? Theta kita sini, cos negatif 3, 5. Jadi kita boleh lengkapkan segitiga kita menggunakan teorem Pythagoras. Iaitu 3, 5, soalan lagi adalah 4. Dan perhatikan, 4 kita adalah bersifat positif sebab apa? Koefisien pi. Ini macam koefisien. Kalau dia duduk kat sini, cerita lain. Duduk kat sini, cerita lain tak? Okey? Tengok. Dah dapat benda ni, semua ni kita boleh buat. Kita hanya perlu masukkan je ni. Jawapan kita untuk tan theta campur 45 adalah sama dengan formula kita. Tan theta campur tan 45 per 1 tolak tan theta tan 45. Ganti kat formula dia. Kan? Bila kamu tekan kalkulator, tan nombor ni, bila tekan kalkulator, tan 45, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 1. Okey? Jadi kita dah dapat masuk lah. Siapa tan theta? Tan theta, tengok sini. Tan theta kita adalah 4 per negatif 3. Bertentangan per bersebelahan. Masukkan. Negatif 4 per 3 campur 1 per 1 tolak negatif 4 per 3 dalam 1 tak boleh. Dah siap benda ni. Ambil kalkulator, tekan, siaplah. Okey? Kita tengok cerita dia ni. Negatif 4 per 3 campur 1. Okey. Saya tadi kalau pecahan saya beritahu. Tapi okey, saya buat satu. Bawah 7 per 3. Dapat. Mati-mati dapat negatif 1 per 7. Betul? Dia macam itulah cerita dia. Okay? Tapi cerita dia macam ni, yang penting segitiga. Kalau kamu dapat segitiga ni, semua benda boleh buat. Tak kisahlah dia tanya, apa benda saja kita boleh buat. Jangan tulis. Sebab biasanya soalan jenis macam ni, yang diberi ni, biasanya nombor yang dibagi itu boleh melibatkan nombor-nombor yang biasa kamu gunakan dalam Pythagoras theorem. Nombor yang biasa. Okay? Tengok soalan seterusnya. Ini kamu kena fahamkan, tengok. Kalau kamu jumpa soalan diberi lagi, kamu boleh, kalau sangkut, kamu boleh tanya saya. WhatsApp. Okay. Nombor 4 lagi. Okay. Mana? Okay. Kertas saya pusing ni. Oh, 15. Okay. Rata. Okay. Nombor 15. Kalau kemudian soalan dia bagi ke situ apa? Diberi fungsi hx sama dengan 3x campur 1 per dengan 2. Soalan pertama. Cari nilai x apabila hx memetakan kepada diri sendiri. Apa memetakan kepada diri sendiri? Hx sama dengan x. Nampak? Kenapa nama dia memetakan kepada diri sendiri? Objek dengan image benda yang sama. Macam kita lah, kita tengok cermin benda yang sama. Ini namanya memetakan pada diri sendiri. Terus kita buat.
Terus kita dapat 3x tambah 1/2 sama dengan x. Naik atas. 3x campur 1 sama dengan 2x. Kita akan dapat x sama dengan -1. Senang ni. Okey. Yang kedua, B dia tanya apa? Nilai M apabila H 2M campur 7 sama dengan 4 tolak M. Jadi kita boleh kaitkan dengan fungsi yang utama kita. H ini adalah tempat X. Gantikan. Kita dapat apa? 3 2M campur 7 campur 1 itu boleh per 2 sama dengan 4 tolak M. Algebra biasa je macam tadi. Ni masuk. Yang ini pergi sebelah. Ada yang akan dapat apa? 6M campur 21 campur 1 sama dengan 8 tolak 2M. Kumpulkan M. 6 dengan 2 dapat 8M. 8 tolak 22. Betul? 21 campur 2. 8 tolak 22. Saya akan dapat -14. Dapatlah M kita sama dengan -14/8 kecilkan -7/4. Dia fungsi biasalah. Kalau dalam fungsi kamu belajar awal mula tu kan, kecekapan algebra sangat penting. Sebab tu dalam masa kamu nak ambil ML tu, biasanya kamu akan tengok belajar ni algebra dia okey tak? Kalau algebra dia okey, ngam. Kalau tak okey, boleh adjust tak? Boleh adjust boleh. Jadi sebab tu saya beritahu sebenarnya siapa-siapa boleh ambil ML. Tidak kira ML ni macam mana. Masa konflik. Jangan teruk sangat sudahlah teruk sangat. Kita tak boleh ambil. Susah dah kita. Okey. 15. Tengok soalan nombor 16. 16 ni saya suka soalan. Ini sangat tricky. Soalan tricky question. Nombor 16 diberi bahawa persamaan kuadratik 2x x tolak 7 sama dengan 9. Okey. Kemudian dia kata apa? Ungkapkan A. Ungkapkan dalam bentuk AX kuasa 2 campur BX campur C sama dengan 0. Ini senang. Kita kembang je lah kan. Ini kita akan dapat apa? Kembang je. Dapat bonus kita 2x kuasa 2 tolak dengan 14x tolak 9 sama dengan 0. Settle. Yang pertama. Okey, B pula. Nyatakan hasil darab punca bagi soalan. Hasil darab B. Punca. Yang ini biasanya saya bagi kamu mesti cukup menghafal, iaitu sorba, porca. Okey, yang ini adalah sum of root. Sum maksudnya apa? Hasil tambah. Yang ini adalah produk. Produk maksudnya hasil darab. Ini formula kita. Dapat apa formula ni? Settle. Jadi dia nak apa? Hasil darab. Dapat kita adalah por sama dengan C per E. Negatif 9/2. Itu saja. Dia sangat simple. Okey. Tentukan jenis punca. C. Nak tentukan jenis punca, kamu akan dapatkan B kuasa 2 tolak 4AC. B kita mana? Negatif 14 kuasa 2 tolak 4. A kita 2. Dan C adalah negatif 9. Tekan kalkulator. Kamu akan dapat jawapan lebih kurang 268. Maksudnya apa? Dia lebih besar daripada kosong. Apa sifat kita kalau lebih besar kosong? Sifat dia adalah dua punca berbeza. Okey? Ramai pelajar akan tulis macam ni je. Tak ada masalah. Sebenarnya kalau kamu tulis tepat cantik dia adalah
dua punca nyata dan berbeza. Itu panjang. Okay, yang penting dapat ni pun okey ni, dua punca berbeza. Sebab apa? Ada setengah pelajar dia tak tahu apa jenis punca tu apa. Dia tak tahu jenis punca, apa jenis punca? Tak tahu. Kan dia tak tahu apa itu jenis punca. Jenis punca maksudnya apa? Dua punca berbeza, dua punca sama, tiada punca. Itu cerita dia. Okey? Tuliskan tengok sikit nombor 17. Nombor 17 saya lupa nak bagi kat kamu dia punya ni table tu sikit sebelah sikit dulu. Okay, kalau ada table tu senang sikit pergi terus nombor 18. Nombor 18 kat sini soalan dia. Graf fungsi fx sama dengan px kuasa 2 tolak 8x campur q. Okey. Itu ayat pertama dia. Dia kata apa? Mempunyai satu titik maksimum. Ayat dia titik maksimum. Dalam kalau tak kamu kalau maksimum okey divide x dengan kosong macam mana dia? Okey, jawab soalan dia. A. Diberi P ialah satu integer. P ialah satu integer, dia kata keadaan negatif 2 P 2. Baik. Nyatakan nilai P. Sebenarnya soalan dia sangat senang. Cuma kena faham sikit dia. Apa maksud ni? Maksud dia P adalah yang boleh jadi P. Calon-calonnya negatif 2 tak boleh. Negatif 1, kosong atau 1. 3 orang ni dia boleh. Nampak? Apa yang kita? Itu adalah maksimum. Bila maksimum, graf kita macam ni. Kalau graf kita macam ni, maksudnya A kita bersifat apa? Negatif. Nampak? Yang mana satu jawapan kita? Sebab apa? P ni juga adalah A. Nampak? Jadi kita boleh kaitkan lah. Sebab itu kita ambil P sama dengan negatif. Siapa? Seorang dia lah. Negatif 1. Tak perlu kau pelajar bagi buat apa? Divide x semua habis. Apa-apa yang cerita dia. Tak payah. Okay. Soalan seterusnya. Dengan menggunakan jawapan di ni. 3A soalan nombor soalan asal nombor 3 Cari nilai Q apabila graf itu menyentuh fase X pada satu titik. Apa maksud menyentuh pada satu titik? Menyentuh pada satu titik adalah B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Touch maksudnya bila dia touch bila dia touch maksudnya apa? Yang pertama cerita dia kadang-kadang disebut mempunyai punca yang sama. Nampak? Satu punca je maksudnya punca yang sama. Kedua, menyentuh fase X benda yang sama. Ketiga, tangent pun benda yang sama. Okey? Ini jauh sama cerita ni. Cerita ni je. Masukkan. Siapa kita punya B? Negatif 8. A kita P kita dah ada. Negatif 1. C kita adalah Q. Dapatlah cari Q kat sini. Kan? Ni 64. Ini 4Q. Jadi 4Q sama dengan negatif 64. Jadi Q sama dengan negatif 16. Jadi soalan-soalan tricky macam ni yang kena ingat betul. Kadang-kadang soalan ni senang je. Markah dia pula best tak? 3 markah. Okay. Boleh buat sebenarnya. Okay. Kita pergi nombor 19. Okay. Jauh juga. Banyak juga dapatnya. Saya tak target lah sampai banyak ni. Sebab saya ambil ni sebenarnya. Kalau kamu tengok ni, kamu boleh cari dekat internet. Kebanyakan soalan yang saya ambil ini adalah daripada soalan percubaan yang latest. Yang latest sekali untuk negeri Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang. So, soft juga soalan ni. Ya, Pulau Pinang. Okay. Nombor 19. Soalan dia diberi 3 2x sama dengan J. 3y sama dengan H.
Dan 3Y campur 2X sama dengan 7 campur 9X. Okay. Jadi sebenarnya kalau punya masalah ni macam pernah buat dia tadi. Dia ada hint dia dah. Lebih kurang cerita dia. Nampak apa cerita dia? Ni ada dua orang, kita pisahkan. Bila kita pisahkan dua orang ni, kita akan dapat 3Y 3 2X. Settle. Nampak? Sama dengan 7 9 ni kita tukar jadi 3 kuasa 2 X. Dah siap saja. Lepas tu kadang-kadang bila kamu tengok soalan, kamu rasa macam siapa benda ni? Kamu rasa ni susahnya. Buat dulu. Guna knowledge yang ada. InsyaAllah boleh buat. Kan? Sebab dia kesukaran ni ikut markah dia. Tak adalah kalau 3 markah tak boleh lah buat. Susah sangat. Kan? Knowledge kita lah. Ni H. Ni K. Ni 7 tambah K. Soalan nak ungkapkan K. Jadi saya kumpulkan K. HK tolak K sama dengan 7. K H tolak 1 sama dengan 7. Jadi K sama dengan 7 per H tolak 1. Habis cerita dia. Nampak? Dan susah tak? Boleh buat sebenarnya. Okey? Buat satu lagi Kadang-kadang share kat kamu, saya tengok penat hari ni. Ada yang sekolah, ada yang cuti. Ada yang sekolah tu penat sikit lah kan. Kamu sekolah, penat sikit lah. Malam ni, biasanya kalau saya pun tadi, saya pun kat sekolah, saya penat. Okey? Nombor 20 last Dalam satu janjang aritmetik. Hasil tambah 4 sebutan pertama. S4. Ialah 14. Okey. Sebutan ke-6. T6 adalah negatif 7. Yang ini kita biasalah kita masukkan dalam formula. Kemudian kita buat persamaan serentak. Contoh macam ni, S14 apa formula kita? 4 per 2, N per 2, 2A campur dengan 4 tolak 1D. Sama dengan 14. Ni potong tinggal 2. Saya buat 2A campur 3D sama dengan 14. 2 ni saya potong bawah sebelah. Yang tinggal 2A campur 3D sama dengan 7. Ini persamaan yang pertama. Okey. T6 lah. T6 formula kita apa? A tambah dengan N tolak 1. Saya buat dulu 5D sama dengan negatif 7. Bawa ke bawah. A campur 5D sama dengan negatif 7. Kamu boleh jawab terus saja soalan ni dengan menggunakan kalkulator. Iaitu kita gunakan untuk equation unknown 2. Mod. Tak nampak. Equation 1 pakai yang unknown 2. Okey, masukkan. A1 saya 2 3 7 kemudian 1 5 negatif 7. Dapat terus jawapan A8 dan D negatif 3. Tuliskan ikut soalan dia. Soalan nak A apa, B apa, tulis. Dah siap. Okey? Boleh Itu lebih kurang lah kita. Hari ni mungkin sampai tekan dulu. InsyaAllah kamu kalau boleh soalan-soalan kamu ni akan dibincangkan lagi sekali pada hari Ahad. Kalau kamu nak faham lagi, kamu boleh masuk lagi sekali hari Ahad. Kamu dapat 2 kali lah. Yang mana boleh masuk Ahad. Cuma Ahad tu pagi. Esok Sabtu pun pagi juga. Ya. Okey. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi besok pagi. Soalan alamak, saya lupa bagi soalan lah. Kejap lagi saya akan pun. Saya ada siap soalan lah untuk satu. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah. Cikgu. Ataupun kalau esok tak sempat, saya boleh bawa ke malam pun. Esok Sabtu malam pun best juga. Tengok nanti macam mana.
ikut. Buat malam Cikgu. Ha? Buat malam. Oh, malam. Malam. Tak apa, balik kita tengok. Saya post kat tu tengok macam mana kalau okey malam kita jalan malam. Okey, boleh pagi kadang-kadang Buat malam Cikgu. Okey malam. Okey, kita jumpa esok insya-Allah saya akan try push malam. Baik. Okey, assalamualaikum. Dulu pula. Malam Maulana.